Anda sedang 17 mendengar tahun dah. Shock Podcast. Dah terbayangkan apa perasaan kalau ditipu sedemikian rupa. Hai, Sedemikian lama. bertemu kita Itu luar dalam perasaan podcast itu Lelaki sedemikian. Dewasa dan Dia Kopi, bukan tipu. episod Dia yang sendiri. Dia kelima. cuma tak berterus terang. Minggu ini kita Saya akan katakan bersembang rasional. berkaitan dengan lelaki yang telah masuk usia 5 siri. Berapa umur Datuk sekarang? Masuk 5 siri. Kerana yang bertanya itu lelaki, saya jawablah dengan jujur. Kalau perempuan, jawapannya mungkin begini. Cuba you teka. Oh, sebaiklah kita. Sesuai sangatlah saya tanya soalan ni pada Datuk. Soalan apa? Soalannya macam ni, Datuk. Kenapa lelaki bila berumur 50-an, dia mula rasa bosan duduk di rumah? Tak semua. Jawab saya. Saya harap Datin yang ada kat rumah tentunya tak mengikuti siaran ni rasa lega dengan jawapan tu. Tak perlulah tanya apakah yang saya akan beri jawapan yang berbeza kalau dia mendengarnya pula. Kebanyakannya, Datuk, di kalangan kawan-kawan saya boleh kata 80%. Apa alasan mereka? Itulah masalahnya. Masing-masing tak tahu sebab yang jelas, katanya. Seorang dua tu memanglah mungkin ada problem rumah tangga. Tapi yang lain, termasuk saya, tak ada masalah pun. Isteri okey, anak-anak okey. Tapi bila kat rumah terasa rimas. Lepas tu mula cari kawan nak ajak lepak, katanya lagi. Lepak je? Saya memancing. Itu saja mampu, Datuk. Orang macam Datuk lainlah. Ini pun satu masalah. Soal persepsi. Semua orang fikir kalau bergelar Datuk mesti banyak duit. Mereka tak tahu ke ramai Datuk kalau nak beli okok pun kadang-kadang pinjam duit dengan reba. Muncullah, saya dah lama tinggalkan rokok. Saya bertemu dengan berada ni secara kebetulan. Saya sedang hirup kopi di sebuah gerai di Kajang dan tiba-tiba dia muncul, beri salam dan meminta izin berbual-bual. Katanya peminat. Mulanya tentu saya sangka peminat politik atau peminat buku yang saya tulis. Rupanya peminat madu kelulut kebun puisi. Dulu waktu 30-an, 40-an pun lepak juga. Tapi masa tu lebih pada suka-suka. Sekadar nak relax. Sekarang ni lebih disebabkan bosan kat rumah. Tu yang saya tanya Datuk, normal ke kalau kita rasa begitu bila umur macam sekarang ni? Dia seakan mengulangi soalan awalnya tadi. Tajuk ni asalnya taklah menarik minat saya. Lelaki pun macam perempuan juga. Kami pun tak berminat nak bincang soal berkaitan dengan umur. Apalagi kalau jumlah umur bukan macam sejambak anggur, tapi dah macam nak sama dengan segenggam bulu kambing. Tetapi menjadi orang politik, jarang kita ada banyak pilihan. Kita harus bersedia untuk bercakap tentang apa saja, dengan sesiapa saja, di mana saja, walaupun untuk saja-saja. Tujuan tak penting, kerana dalam politik tujuan bukanlah matlamat. Sebab tu orang politik ni selalunya dia ada kata A tapi dia buat B. Allah Maha mengatur. 3 hari selepas pertemuan dengan berada tu, saya menerima seorang tetamu merangkap pelanggan di kafe kebun puisi. Perempuan lah. Katanya sebelum tu dah datang 2 kali, tapi saya tak ada. Dia mengajak saya ke satu sudut tepi di kebun puisi tu ada kopi ireng. Tapi tempat ni, kalau Datin saya tengok, mesti dia syak yang bukan-bukan. Mengesyaki itu kan fitrah perempuan. Tanpa syak, dunia perempuan tentu huru-hara. Dia perkenalkan diri dia sebagai Marina. Asalnya wanita berkerjaya, tapi kini jadi suri rumah sambil menjalankan perniagaan online. Tengok pada gaya, dia bukan orang susah. Saya kenal lah. Bau minyak wangi yang dia pakai tu sebotol 2-3 karton minyak masak boleh kita dapat. Secara kebetulan, tajuk yang Puan Marina bawa itu sama berbincang dengan brother yang bincang dengan saya tempoh hari. Latar belakang berbezalah. Satu kat gerai kopi,
satu kat kafe Kebun Puisi. Tetapi skripnya lebih kurang sama. Husband saya tu kat rumah Datuk semenjak 2-3 menjak ni makin tak lekat dekat rumah. Asal malam lepas isyak mesti dia nak keluar. Lewat malam baru balik. Hari Minggu, hari cuti, melainkan ada urusan keluarga yang tak boleh dielak, dia mesti keluar juga. Kalau kita tak izinkan, mulalah dia buat perangai. Sampai hempas pinggan ke? Saya usik, taklah macam tu Datuk. Tapi muncung panjanglah muka dia. Dia menjawab, berapa umur dia sekarang? Lebih kurang sama macam Datuk. Berapa? Saya tanya. Jauh di sudut hati saya harapkan dia cakap, sebutlah awal 40-an atau hujung 30-an. Jangan sebut awal 60-an sudah. 50-an. Saya ada tengok kat Wikipedia, Datuk lahir 11 Mac 72. Saya harap semua faham. Pada ketika itu, saya tak suka betul pada Wikipedia. Puan tahu dia selalu keluar pergi mana? Tahu. Lepak-lepak kedai mamak sekitar kawasan kami tu aja. So, kalau dah tahu dia pergi ke mana, buat apa nak kisah sangat? Apa yang nak dibimbangkan sangat? Lainlah kalau dia buat benda-benda yang tak elok. Setakat ni tak ada. Tapi saya tak puas hati. Kenapa dia macam tak betah duduk di rumah? Bermodalkan hasil perbualan dengan berada di Kajang tu, saya cuba memberitahu Puan Marina bahawa adalah menjadi kelaziman bagi lelaki pada usianya untuk melarikan diri atau escape daripada rutin kehidupan yang dilalui sejak puluhan tahun. Kehidupan dah stabil, Puan. Anak-anak dah besar, tanggungjawab kurang, jadi masa nak menikmati kehidupan. Jelas saya. Tapi, kenapa mesti rasa bosan dengan rumah sendiri? Menghadap benda yang sama, Puan. Persekitaran yang sama, rutin yang sama, puluhan tahun yang sama. Tapi Datuk, kami orang perempuan tak bosan pun. Betul lah tu. Perempuan dan lelaki ni kan dijadikan berlawanan. Kalau perempuan suka shopping berjam-jam pun tak jemu. Lelaki pula sebaliknya. Kalau lelaki pun suka shopping, boleh keluar masuk satu kedai ke satu kedai, punah dunia ni. Datuk mengata saya ke? Saya bercakap tentang fakta. Dia diam seketika. Kemudian dengan nada berat dia berkata, saya bukan apa Datuk, sekadar bimbang. Memanglah mula-mula setakat lepak-lepak, takut lama-lama mula cari yang putih melepak. Dia buat lawak dengan saya. Saya gelak, tersinggung pun ada. Macam manalah dia pun tahu selera saya yang putih melepak. Puan jangan risau. Kaki lepak kedai kopi biasanya tak nakal. Kata-kata saya itu menyebabkan dia memandang saya dengan dahi yang sedikit berkerut. Serius. Berdasarkan pengalaman kawan-kawan dan pengamatan saya sendiri, kaki lepak kedai kopi ni selalunya orang baik-baik. Mereka jenis yang boleh bercakap tentang apa saja. Sesekali mungkinlah dia cerita pasal perempuan. Kadang-kadang adalah fikiran-fikiran nakal. Tapi setakat itu saja. Setakat syok sendiri, selingan. Susah nak cari yang berani buat lebih-lebih. Datuk yakin ke? 1000% jawab saya. Lelaki, kalau dia kaki perempuan, takkan lepak lama-lama dekat kedai kopi. Kalau datang pun sekadar jenguk kawan, say hi. Mereka tahu di situ bukan tempat yang sesuai menahan luka. Apatah lagi nak makan ikan. Mereka perlukan tempat lain yang lebih privasi, yang tak terlalu terdedah. Pada mulanya dia kelihatan agak was-was. Tapi saya usaha yakinkan Puan Marina dengan mengemukakan pelbagai hujah logik. Saya ni kan mengajar propaganda di universiti. Saya katakan kepadanya, antara contoh yang paling mudah, perempuan mana yang nak couple dengan lelaki yang suka lepak di kedai kopi atau dekat kedai mamak? Tak eksklusif, tak ada kelas. Puan pun tak suka suami puan buat macam tu. Perempuan lain pun sama. Bodoh sangatlah perempuan kalau cari di kalangan pasangannya yang kaki lepak. Sebelum kahwin dah kuat lepak. Selepas kahwin lagilah teruk. Saya terus melontarkan hujah. Saya berharap kawan-kawan kaki lepak kedai mamak kat luar sana yang mengikuti podcast saya, terima kasih kepada saya. Saudara boleh gunakan hujah saya ni kalau di soal siasat oleh isteri masing-masing. Gunalah. Free saja. Pada Puan Marina, saya kongsikan satu lagi rahsia yang menyebabkan dia seakan terpegun mendengarnya. Dari wajahnya ketika itu, saya dapat mengagak betapa naifnya dia. Ramai sebenarnya perempuan yang begitu. Mereka memang naif, kecuali berada di dalam shopping mall. Saya beritahu dia,
Lelaki yang kerap mengadu bosan berada di rumah lebih berisiko berbanding dengan lelaki yang berkata, kalau boleh, abang sentiasa nak ada masa dekat rumah. Pengamatan saya menunjukkan lelaki-lelaki jenis hidung berjalur yang kasih sayangnya melimpah ruah ini kebanyakannya adalah family man. Suami yang baik biasanya penyayang. Bagi mereka, ketika di rumah, anak dan isteri adalah segala-galanya. Tetapi bila kat luar, youlah segala-galanya. Dah tu Datuk, takkan nak biarkan aja. Takkan tak ada cara lain nak bagi suami kita tak berasa bosan berada di rumah. Dia nampaknya lebih tertarik kepada soalan asal. Sebenarnya saya ada jawapan, tapi saya malas nak jawab. Kalau tanya saya, caranya mudah. Carilah maid yang lawa-lawa dekat rumah. Saya berharap kalau isteri saya dengar dengan siaran ni, dia akan memberikan sedikit pertimbangan. Sekian saja kisah kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang, Lelaki Dewasa dan Kopi.